أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu lagi malam ini. Sambungan kepada syarahan kepada kitab Ad-Du'a, iaitu sebuah kitab yang membicarakan persoalan doa, mafhumuhu, persoalannya ataupun pemahamannya, wa ahkamuhu, dan hukum hakam yang melibatkan doa, dan juga akhta'un taqa'u fihi, kesalahan-kesalahan di dalam seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun kita selesai pada tajuk yang lalu, ialah asbabu ijabati doa, sebab-sebab sesuatu doa itu mustajab. Pada malam ini kita melihat kepada mas'alatu fi ijabati doa min adamiha. Satu lagi masalah ataupun persoalan tentang keadaan doa yang mustajab dan sebaliknya keadaan doa yang tidak mustajab. Katanya, mimma yanbaghi an yu'lama anna istijabata ad-du'a fil asal dalilun ala salahil mar'i wa taqwah. Antara perkara yang perlu kita mengetahui pada asalnya, bahawasanya anna istijabata ad-du'a, sesungguhnya sesuatu doa itu mustajab, dalilun ala salahil mar'i wa taqwah. Pada asalnya, sesuatu doa ataupun seseorang yang doanya itu mustajab adalah dalilun, adalah suatu dalil yang menunjukkan bahawasanya orang tersebut saleh. Antara dalil yang menunjukkan orang tersebut saleh ataupun salahil mar'i, eloknya seseorang individu tersebut, wa taqwahu, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pada asal. Pada asalnya semua kita merasakan demikian, bahawasanya sesuatu doa yang mustajab ataupun doa seseorang itu mustajab, pada kebiasaannya kita merasakan bahawasanya dia dalil menunjukkan orang tersebut saleh, menunjukkan bahawasanya orang tersebut taqwa, ataupun level takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mungkin agak tinggi berbanding yang lain. Ini pada asalnya. Sebab itu kalau kita lihat dalam masyarakat kita, bahkan bukan masyarakat kita saja, secara umumnya, kenapa orang pergi kepada orang alim ataupun orang saleh untuk memohon doa kepadanya, ataupun mohon dia mendoakan orang tersebut, kerana dia melihat bahawasanya kesalihan orang tersebut dan ketakwaannya kepada Allah ataupun dekatnya dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah punca ataupun dalil ataupun apa orang kata doanya itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kalau kita lihat dalam sirah, bahawasanya doa para nabi dan para rasul itu mustajab. Kemudian doa ke para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antara mereka sebagaimana kisah pada zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka orang pergi kepada Abbas radhiyallahu anhu. Dan orang berkata kepada Abbas, wahai Abbas, bapa saudara Nabi,
dulu sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu masih hidup, kami pergi kepada Rasulullah untuk mohon supaya Nabi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turunkan hujan. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang telah pun wafat, maka kami mohonlah kepada engkau wahai Abbas, itu bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala menurunkan hujan. Maka mereka pergi kepada orang saleh. Mereka pergi kepada orang-orang yang mungkin kedudukan dalam masyarakatnya itu bagus, saleh orangnya dari sudut kedudukan ataupun dilihat secara zahirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun suruhlah kepada orang-orang saleh ini mendoakannya. So ini tak ada masalah dalam agama kita. Bahkan ia suatu benda yang mubah, suatu benda yang harus untuk kita pergi kepada orang saleh. Dan orang saleh ni tak semestinya ustaz lah, tak semesti ustaz, kerana ustaz ni juga orang biasa. Maka ada juga orang yang tidak ustaz tapi saleh, orangnya bagus, orangnya akhlaknya baik, orang yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Maka orang yang saleh selalu melazimi umpamanya salat berjemaah di masjid umpamanya, maka kita pun pergi berjumpa dengan dia, pakcik boleh tak tolong pakcik doakan kepada saya sekian dan sekian. Maka ini semua tidak menjadi masalah, bahkan ia masuk dalam bab tawassul yang mubah ataupun tawassul yang syar'i. Berikutnya, walakinnaha la tadullu ahyanan ala zalika, tetapi lakinnaha la tadullu ahyanan ala zalika, tapi walaupun demikian pada asalnya bahawasanya diketahui bahawasanya doa yang mustajab itu datangnya daripada orang yang saleh atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi la tadullu ahyanan, tetapi kadang-kadang tak demikian, kadang-kadang bukan demikian. Faqad takun istidrajan, boleh jadi doa itu sebagai istidraj. Istidraj ni pula adalah suatu perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj adalah suatu perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak saleh. Berlaku kepada orang yang tidak saleh. Mungkin orangnya itu bermaksiat kepada Allah, mungkin orang itu tidak bertakwa, mungkin orang itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun keadaannya memakai serban, mungkin walaupun keadaannya memakai kopiah, walaupun keadaannya berjubah, maka itu semua kadang-kadang tidak menunjukkan ianya saleh. Bahkan kemungkinan dia melakukan sesuatu yang syirik kepada Allah, umpamanya dalam bab-bab tawassul ataupun pergi ke kuburan, puak-puak kuburiyun, puak-puak ahli kubur ni duduk mohon hajat kepada ahli kubur dan sebagainya. So boleh jadi kadang-kadang tidak semestinya doa mustajab itu datangnya daripada orang saleh atau takwa. Auli hikmatin, ataupun dianya suatu istidraj ataupun ataupun Allah Subhanahu wa taala inginkan demikian untuk suatu hikmah. Li hikmatin kama qala ta'ala afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa waladan attala'a al-ghaiba أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Surah Maryam 77-80. Afara'aita alladhi kafar biayatina, tidakkah kamu melihat kepada orang yang kafir, orang yang ingkar biayatina, dengan ayat-ayat kami, wa qala la utayanna malan wa walada,
diberikan kepadanya harta, malan wa walada, dan anak pinak. Tala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. So, boleh jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada orang kafir yang doanya mustajab. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada orang yang mujrim, orang yang fasik, doanya mustajab li hikmatin ataupun istidrajan. Wa min qabl istajab Allah ta'ala du'ai syaitan. Dan telah pun kita isyaratkan pada yang lalu, ialah sebelum itu kita lihat bagaimana doa syaitan itu dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu kita menyatakan bahawasanya para ulama sebahagiannya menyatakan sebagai suatu pemujuk kepada hati kita, jikalah doa syaitan laknatullah, iblis laknatullah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah mustajabkan doanya, apatah lagi kalau sekiranya yang memohon itu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi doa syaitan, qala ta'ala fi haqqih, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka apa kata iblis, apa kata setan ni? Wahai Tuhan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, tangguhkanlah kematianku sehingga hari yub'atsun, sehingga hari akhir. Qala fa innaka minal munzarin. Allah kata engkau di antara yang menunggu ataupun yang diberi tangguh. فكونه عز وجل أجاب إبليس سؤاله وانظره إلى يوم القيامة ليس ذلك إكراما لإبليس. Maka keadaan di mana Allah memustajabkan permintaan iblis dan Allah beri tangguh kepada iblis sehingga hari kiamat, laisa zalika ikraman li iblis, bukan demikian itu sebagai kemuliaan kepada iblis, bal ihanatan lah, bahkan itu adalah ihanah lahu, iaitu sebagai suatu penghinaan kepada dia, bukan sebagai suatu ikraman. Allah mustajabkan doa iblis bukan sebagai ikraman lahu, bukan memuliakan dia, bukan sebab memuliakan iblis, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan doa ataupun mustajabkan permintaan iblis tersebut sebagai ihanatallah, iaitu untuk menghinakan iblis dan memberikan penghinaan kepada iblis laknatullah, liyazdadu ithman, supaya apa? Supaya liyazdadu ithman, supaya dosanya bertambah lagi, fata'azzama uqubatah. Maka bila dosanya bertambah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggandakan lagi azab. Allah akan menggandakan lagi azab. Wa yatada'afu syaqa'uhu wa 'adzabuhu. Allah melipat kali gandakan penghinaan, syaqa'uhu, kecelakaannya, wa 'azabuhu, dan azabnya. Idafatan ila zalika fa inna Allah azza wa jalla ja'alahu muhakkan yatamayyazu bihi al-khabith min at-tayyib, wa ma dama anna al-khalq mustamir ila yawm al-qiyamah fa inna hadha yaqtadi baqa'uhu bi baqa'i khalq al-bashar wallahu a'lam. So ini contoh ini contoh kepada apa yang dinyatakan tadi dalam persoalan doa mustajab, dalam persoalan sesuatu doa itu mustajab. Pada asalnya kita sebut tadi, pada asalnya, maka sudah tentu doa yang mustajab ini merujuk kepada orang itu saleh dan merujuk kepada ketakwaan seseorang. Tetapi ia tidaklah selalu demikian. Dia tidaklah selalu demikian. Ada di sebahagian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala mustajabkan doanya itu bukan sebagai kemuliaan kepada dirinya, tetapi ianya sebagai, kita sebut tadi, istidrajan, iaitu sebab tu benda yang mencari adat supaya dia itu lagi jauh dari rahmat Allah, supaya dia itu lagi jauh, lagi banyak dosanya, lagi banyak syiriknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabnya ataupun melipat kali gandakan azabnya
sebagai ihanatan lahu, sebagai penghinaan kepadanya. Na'udzubillahi min zalika. Jadi kadang-kadang kita lihat bahawasanya orang yang melakukan syirik kepada Allah, ahlul syirk, kita melihat kepada ahlul bid'ah, kita melihat kepada orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan menghidupkan bid'ah, bahkan menyeru kepada bid'ahnya. Orang pergi kepadanya dan doanya begitu mustajab, maka itu bukan suatu tanda kemuliaannya. Itu bukan suatu tanda mustajabnya doa itu menunjukkan dia itu takwa. Dan kadang-kadang ianya sebaliknya. Wa kadzalika 'adda istijabati ad-du'a la tadullu 'ala fasadi ad-da'i fi kulli al-ahwal. Berikutnya, begitu juga bahawasanya istijabati ad-du'a la tadullu Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang tidak memustajabkan doa seseorang itu, tidak selalunya memberi makna ataupun tidak selalunya menunjukkan bahawasanya si pemohon itu, ad-da'i itu fasad. Tidak semestinya orang yang memohon, yang berdoa itu keadaannya teruk. Tak semestinya orang yang berdoa ya Allah tidak mustajabkan doanya itu, orangnya itu tidak saleh. Dan tidak semestinya kadang-kadang doanya tidak mustajab. Tidak semesti menunjukkan dia buruk. Tak semesti menunjukkan dia itu orang yang hina di sisi Allah. Tak. Fahunaka su'alu mana'ahu Allah nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semua mengetahui bahawasanya ada di sana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak perkenankan. Ada di sana doa Nabi yang Allah tidak perkenankan. Maka ini tidak menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang hina, dah. Bahkan Nabi adalah seafdal makhluk. Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bermakna bahawasanya doa itu tidak mustajab. Bermakna sebaliknya, dan bermakna buruknya keadaan orang yang berdoa kepada Allah tersebut. Jadi itu keadaan yang mesti kita memahami. Itu keadaan yang mesti kita faham. Kadang-kadang kita melihat bahawasanya orang itu zalim. Kadang-kadang kita melihat orang itu zalim, orang itu fasik, banyak buat jahat kepada orang, tapi kehidupannya nampaknya bahagia. Kita nampak orang itu banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita nampak orang itu melakukan syirik kepada Allah. Kita lihat seseorang itu tidaklah menjaga salatnya. Kita lihatlah bahawasanya orang itu tidaklah berpuasa mungkin. Maksudnya jahat sungguh dan sebagainya. Maka tiba-tiba kita lihat keadaan hidupnya macam bahagia. Kita tengok keadaan hidupnya macam tak ada apa masalah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu menyangka Allah Ta'ala ghafilan. Jangan kamu menyangka Allah Ta'ala itu terlepas pandang. Jangan kamu menyangka Allah itu cuai, terlepas pandang terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu absarahum. Tashkhasu fihi al-absar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala saja bagi dia buat. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi apa yang dia nak. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan benda tu berlaku. Allah Ta'ala jadikan hidupnya begitu bahagia sekali. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan daripada kurniaan tersebut itu istidrajan. Maka Allah Ta'ala nakkan dia itu lagi jauh daripada Allah. Allah Ta'ala nakkan mengazab dia ataupun melipat kali gandakan azabnya. Maka na'udzubillahi min zalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa kita mustajab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan doa kita mustajab sebagai istidraj, sebagai suatu keadaan kita akan merasakan bahawasanya kita ini bagus. Kerana kadang-kadang dilihat kepada orang fajir, dilihat kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dilihat kepada orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pelaku bid'ah,
Maka apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kekeramatan dalam hidup mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan doa mereka mustajab, maka kadang-kadang mereka merasa ujub, kadang-kadang mereka merasa dirinya bagus, kadang-kadang mereka merasakan bahawasanya mereka itu benar, kadang-kadang mereka merasakan bahawasanya mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keadaannya begitu berbeza sekali. Jadi ini suatu perkara ataupun suatu permasalahan yang mesti kita faham, yang mesti kita tahu, yang mesti kita selalu hadirkan dalam jiwa kita, supaya kita ini apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita begitu penuh pengharapan supaya Allah memustajabkan doa kita. Dan apabila doa itu tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bermakna kita ini teruk, bukan bermakna kita ini Allah tidak sayang. Maka berikutnya, al-hikamu min ta'akhuri ijabati du'a. Apa dia hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala melewatkan untuk menjawab doa kita? Al-hikam, hikmah, wisdom. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang melewatkan permintaan kita? Melewatkan untuk memustajabkan doa kita. Wa minal bala' al-mu'min ay yad'u fala yujab. Maka dimulakan dengan antara bala, ujian, bencana ke atas seorang mukmin itu, ay yad'u fala yujab. Apabila dia berdoa kepada Allah, doanya itu tidak dijawab, doa itu tidak mustajab, maka itu bala. Fayukarriru du'a wa yubalighu fih. Maka fayukarriru du'a, maka dia pun mengulang-ulang doanya, doa lagi dan doa lagi. Wa yubalighu fihi, dan begitu bersungguh-sungguh dalam dia memohon kepada Allah. Wa tatulul muddah, maka masanya pun panjang dan sering dia berdoa. Fala yara atharan lil ijabah, fala yara atharan lil ijabah, tetapi dia melihat bahawa doanya masih lagi Allah Ta'ala tidak mustajab. Maka itu bala. Dia mohon ke Allah dan dia mengulang-ulang doanya, dan senantiasalah dia berdoa kepada Allah yang memakan tahun, makan berpuluh-puluh tahun, tetapi dia melihat bahawasanya tak ada kesan yang Allah akan mustajabkan doanya. Maka itu adalah bala, itu adalah ujian, itu adalah bencana yang Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna yajidu syaitanu fursatah. Maka di sinilah setan, di sinilah iblis, dia akan melaksanakan tugasnya. Di sinilah kerja iblis akan mengambil peluang ini. Fayabda'u bil waswasah. Maka dia pun mulakan untuk menimbulkan waswas dalam jiwa orang yang beriman ataupun orang yang berdoa. Wa isa'atu zanni, dan dia mempengaruhi dan dia berbisik-bisik supaya orang yang berdoa itu ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqa'ihi bil i'tiradi ala hikmatihi. Fayanbaghi liman waqa'at lahu hadhihi al-hal alla yakhtalija fi qalbihi shay'un mimma yulqihi syaitan. Maka kalau sekiranya dalam keadaan kita berlaku demi keadaan ini, fayambari, yang sepatutnya bagi orang yang merasakan keadaan ini, di mana apabila dia doa, dia rasakan doanya tidak mustajab, dan dia merasakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin tak sayang kepadanya. Dia merasakan bahawasanya mungkin Allah Subhanahu wa taala memang tak nak bagi. Maka di sini perlu berhati-hati. Dan sepatutnya bagi seorang yang beriman itu Allah, dia kata Allah yakhtalij fi qalbih, khalaja khatara ma'a syak fi qalbi syai'in mimma yulqihi syaitan, zalika anna ta'akhur al-ijabah ma'a al-mubalaghati fi ad-du'a yahmilu fi tiyatiha hikaman bahiratan wa asraran badi'ah. Maka hendaklah seorang yang berdoa itu hadirkan dalam jiwanya doa yang dia mohon itu, yang dia mungkin ada timbul perasaan di mana Allah Ta'ala tidak mustajabkan doanya.
Syaitan menimbulkan waswasah dalam dirinya supaya dia merasakan Allah memang tak nak bagi. Dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seumpama ini perlu dengan ilmu menghadirkan dalam jiwanya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila melewatkan, menangguhkan menjawab satu doa ataupun tidak memustajabkan doa seseorang tersebut, lahu adanya hikmah yang sangat yang sangat mendalam, dan juga hikmah yang mungkin law tadabbaraha ad-da'i lamma dara fi khaladihi tadajjuri min ta'akhur al-ijabah, yang kalau sekiranya orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala itu tadabbaraha, tadabbur keadaan ini, maka apabila dia tadabbur, maka dia tidak akan merasakan dalam dirinya itu sesuatu yang buruk, sangka buruk kepada Allah apabila doanya itu tidak mustajab, apabila doanya itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti tadabbur, mesti kita faham keadaan ini, mesti kita senantiasa berfikir Allah Subhanahu wa taala melewatkan ataupun Allah Ta'ala menangguhkan untuk mustajabkan doa kita ni, ada hikmahnya insyaAllah. Baik, antaranya wa fima yali dhakara li ba'di tilka al-hikam wal asrar wallati yajmulu bid-da'i an yatadabbaraha wa yuhsinu bihi an yastahdiraha. Yang pertama, an ta'akhkhara al-ijabatu ad-du'a min al-bala' alladhi yahtaju ila as-sabr. Pertama sekali, perlu kita ada di dalam jiwa kita keadaan di mana Allah melewatkan, Allah menangguhkan sesuatu doa itu, ia merupakan suatu bala, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan kepada sabar, yang memerlukan kepada kesabaran, yang memerlukan kepada kesabaran. Maka ini yang pertama sekali dan ia penting. Sebab tu sabar ni pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doa banyak dan doa selalu dah lama dah kita berdoa, tapi Allah tidak pernah bagi apa yang kita minta. Maka pertama sekali dia merupakan bala, ujian, bencana atas diri kita, dan ia memerlukan kepada as-sabr, ia memerlukan kepada kesabaran. Fata'akhkhara al-ijabatu min al-ibtila' kama anna sur'at al-ijabati min al-ibtila'. Sebagaimana sesuatu doa itu dilewatkan oleh Allah Ta'ala itu merupakan juga ibtila', ujian, sebagaimana cepatnya mustajabnya doa itu juga merupakan ujian. Hal ni kena faham. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, melewatkan sesuatu doa itu dimustajabkan merupakan ibtila. Ini ujian untuk orang ni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan menjawab doa orang yang lain pula, itu juga merupakan ujian kepada dia. Kerana macam kita sebut tadi, keadaan di mana sebahagian orang merasakan bila doa mustajab, bila doa mustajab, bila doa mustajab, tak ada doa yang dia tak mohon melainkan dia dapat, dan dia rasa dia dapat. Maka kadang-kadang itu ujian untuk dirinya, ujian untuk menguji keadaan dirinya. Adakah dia akan merasa ujub? Adakah dia akan merasa takabur? Adakah dia akan merasakan dia itu bagus? Adakah dia merasakan dirinya itu saleh, dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga doa saja Allah mustajabkan? Maka itu juga ujian untuk dirinya. Ada orang macam kita sebutkan tadi, oleh kerana orang merasa doa mustajab, setiap kali orang pergi jumpa minta air kat dia, mustajab. Dia pun doa mustajab, minta doa hujan, turun hujan dan sebagainya. Itu adalah ujian untuk dirinya, sehingga kadang-kadang na'uzubillah, sebahagian orang merasakan bahawa dirinya bagus, sebahagian orang sehingga tertipu dengan keadaan tersebut. Maka dia tertipu dengan keadaan bahawa dirinya saleh, dia tertipu dengan keadaan dirinya bagus, sehingga dia mempergunakan keadaan itu untuk menggunakan ataupun menipu orang lain mungkin. Maka
sebagaimana doa itu dilewatkan oleh Allah Ta'ala ujian, doa dicepatkan oleh Allah Ta'ala untuk dijawab juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah amalan baik seorang anak itu pahalanya juga akan dapat kepada ibu bapa atau hanya doa yang diniatkan untuk ibu bapanya sahaja? Ya, insya-Allah sampai kepada arwah ibu bapa. Ia berdasarkan hadis inqata'a amal ibni Adam. Terputusnya amalan ibnu Adam illa min salas. Terputusnya amalan ibnu Adam melainkan 3. Bila dia meninggal, segala amalannya putus melainkan 3, iaitu sedekah jariah, iaitu sedekah yang senantiasa berjalan. Apa maksud sedekah jariah? Jariah tu maksudnya sedekah yang senantiasa berjalan. Maksudnya bila dia bagi sedekah, maka sedekah itu berjalan sampailah dia mati, sampailah dia berikut sampai hari kiamat. Jika orang memanfaatkan sedekahnya itu. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia mengajar orang ilmu agama, dia mengajarkan orang supaya orang taat ke Allah, dia mengajarkan orang supaya orang takwa ke Allah. Maka sepanjang kehidupannya dan sehingga dia mati, orang mengamalkan ilmu yang dia ajar itu, maka ilmunya mendapat pahala yang berterusan. Dan yang ketiga, waladun salih, anak yang salih, yad'u lahu, anak yang salih mendoakannya. Maka anak yang salih mendoakan kedua ibu bapanya, maka automatik, maksudnya direct sampai kepada mak bapa. Daripada hadis ini, amalan salih anak ataupun doa anak salih kepada mak bapa, ini yang para ulama meluaskan maknanya. Maka sebagian para ulama melihat bahawasanya anak yang salih automatik akan mendapat sahamnya kepada kedua ibu bapanya berdasarkan dalil al-waladu min kasbi abi. Sesungguhnya anak itu adalah hasil usaha mak bapak dia. Maka anak itu hasil usaha mak bapak dia. Maka mak bapak dia yang membesarkan dia, yang memberi didikan agama kepadanya, yang memberikan persekolahan kepadanya, sehingga anak ini menjadi anak yang bagus, anak yang saleh. Maka dengan tersebut, maka diingat balik mak bapak dia dan dia pun mendoakan mak bapak dia. Atau, macam kita sebut tadi, semua amalan soleh anak ini akan mendapat juga saham kepada mak bapaknya, walau anak tersebut tidak mendoakan, walaupun anak tersebut tidak mengkhususkan doa kepada mak bapak dia. Sebahagian para ulama berdasarkan hadis ini, maka apa saja amalan soleh yang dilakukan oleh anak tersebut. Amalan soleh ni apa dia? Amalan soleh ni tak mesti doa lah. Doa tak semestinya. Maka dia doa satu hal. Yang kedua, amalan salat. Dia salat, dia jaga salatnya, dia jaga puasanya, dia taat kepada perintah Allah, dia tak nak buat maksiat dan sebagainya. Maka semua ini ada sahamnya untuk kedua mak bapaknya. Kerana apa? Kerana anak ini adalah hasil usaha mak bapak dia. Maka walaupun anak ini tidak meniatkan, ini amalan, ini sedekahku ini akan ku sedekahkan pahalanya kepada mak bapakku, dah. Walaupun dia tak niatkan, tetap mak bapaknya itu mendapat juga saham amalan saleh yang dilakukan oleh anak tersebut. Baik, ikutnya tersambung tadi. Maka anta akhara al-ijabati min al-bala allazi yahtaju ila sabar. Maka antara hikmah daripada doa itu lambat Allah bagi adalah supaya hamba Allah Ta'ala itu sabar. Dan dia perlu faham bahawasanya doa yang dilewatkan itu ujian untuk dia, sebagaimana doa yang cepat juga dimustahilkan Allah itu juga merupakan ujian. Qala ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un, surah Al-Anbiya. Wa nabluwakum, kami akan menguji kamu, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan kembali. Allah akan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Lambatnya mustajab doa itu baik ke buruk? Mungkin dari satu sudut buruk, mungkin dari satu sudut baik.
Yang penting Allah Ta'ala uji kita ni, dengan benda baik pun Allah uji, dengan benda buruk pun Allah Ta'ala uji. Macam kita sebut banyak kali, orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dia dengan kemaksiatan, itu ujian yang Allah timpakan kepada dirinya. Ada orang lain yang Allah Ta'ala tidak uji dengan kemaksiatan. Ada orang lain yang Allah Ta'ala uji dengan amalan soleh. Allah Ta'ala uji dengan amalan soleh. Yang kawan ni tadi, Allah Ta'ala uji dengan dia ini tak boleh lepas daripada amalan maksiat. Dan itu ujian untuk dia. Ada orang lain, Allah Ta'ala uji dengan amalan soleh. Dia suka berderma. Dia suka derma. Tetapi Allah uji dia dengan derma tersebut untuk melihat keikhlasan dia. Untuk melihat bahawasanya dia ini bersedekah ini untuk Allah kah ataupun untuk mendapat nama. Mungkin dia bersedekah untuk orang kata dia itu pemurah. Sebagaimana hadis orang alim akan diazab dulu. Orang yang jihad diazab dulu kan. Kita semua pernah dengar hadis tu. Maka orang yang didatangkan kepada Allah pada hari akhirat dengan orang alim. Maka Allah tanya kepada dia, apa yang kau buat dengan ilmu? Maka dia pun kata, aku belajar ilmu kerana-Mu dan aku menyampaikan ilmu kerana-Mu. Allah kata bohong. Allah kata bohong. Engkau menuntut ilmu dan berikutnya engkau mengajarkan ilmu untuk engkau itu orang panggil alim. Bukan kerana Allah. Untuk orang panggil kau itu ulama. Maka akhirnya diseret dan dicampak dalam neraka Allah. Engkau sedekah itu bukan kerana Allah, tapi untuk orang sebut engkau itu pemurah. Engkau berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan kerana meninggikan kalimat Allah, tapi untuk orang kata engkau itu perwira dan engkau nak nama engkau dibubuh dan dikenang. Maka ini ujian yang Allah bagi kepada manusia. Maka kadang-kadang kita bimbang juga. Kita lihat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kita kata apalah perempuan ni kan. Sebagaimana hadis pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang minum arak, ditangkap beberapa kali dah dan disebat dah. Pada kali yang berikutnya, kali keempat dan sebagainya, orang kata laknat Allah atas engkau ni. Engkau ni dah kenapa? Dah 3-4 kali dah engkau ini dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi engkau pergi minum juga. Laknat Allah ke atas dirimu, Allah. Jadi apa yang Nabi kata, Nabi dengar perbuatan ini, Nabi dengar sebahagian orang melaknat kawan ni tadi, yang minum arak ni tadi. Nabi kata, la tal'anhu, jangan kau melaknatinya. Kerana apa yang aku kenal dia ini adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Ini jawapan Nabi kepada orang yang melaknat pelaku minum arak ni tadi pada zaman Rasulullah. Dan pemuda ini sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, jangan kau melaknatinya. Kerana apa yang aku kenal dia ni. Walaupun Nabi sebab dia dah banyak kali dibawa kepada Nabi, kali keempat dibawa lagi kepada Nabi, dia minum arak. Nabi kata, yang aku kenal dia ni suka disayang ke Allah dan disayang kepada Rasulullah. Maka Nabi kata, jangan melaknatinya. Maka ini yang Nabi ajar kepada kita, akhlak. Kerana Nabi nak bagi tahu kepada kita, manusia ini ujiannya pelbagai. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji manusia ini dengan kebaikan, dengan keburukan. Sebab itu para ulama kata, jangan kita mengutuk orang dengan kemaksiatan yang dibuat. Kalau kita mengutuk orang, menyebut orang dengan kemaksiatan yang dibuat, oi kaki zina, tengoklah ni, kaki zina datang dah. Kita mengutuk orang dan menghina orang kerana kemaksiatan yang dibuat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan timpakan maksiat yang sama atas diri kita. Na'udzubillahi min zalika. Jadi takut ke Allah. Jangan duk ngata orang dan jangan melihat kepada pelaku maksiat itu dengan hukuman yang kita sebut tadi. Dan jangan menghina dia dengan amalan kemaksiatan yang dibuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menguji kita pula dengan maksiat yang sama yang kita kutuk ahli maksiat tersebut. Maka itu ujian untuk dirinya. Ujian untuk diri kita, kita merasa bagus dah. Kita merasa kita ni bagus sangat dah.
Kita merasa kita ni duk 5 waktu solat di masjid, tak pernah, apa kata, tak pernah culah, tak pernah tuang, kan? Pergi kuliah agama, selalu dengar kuliah, selalu dengar macam-macam lah kuliah dan sebagainya, kan? Ada orang jenis kaki kuliah, pergi kuliah, tak miss kuliah dia. Tapi Allah Ta'ala uji dengan dia merasa bagus sehingga dia merendah-rendahkan orang lain. Tengok kita ni, dia kata, tengoklah kau, kita ni kita ni kena dah selalu pergi dengar kuliah agama supaya kita ni bagus. Sedangkan sebenarnya perasaan dalamnya tu nak menunjuk-nunjuk yang dia tu pergi kuliah agama, nak menunjuk-nunjuk yang dia tu bagus sangat pergi kuliah hadis, pergi dengar macam-macam lah. Ini semua adalah perkara yang perlu kita bersihkan hati kita daripada benda ni. Ini yang kita panggil tazkiyah. Tazkiyah, menyucikan diri. Jangan kita melihat kepada orang kemudian kita menghukum orang dengan suatu benda yang tak elok dan sebagainya, sehingga kita merasakan bahawa diri kita bagus, sehingga kita merasakan bahawa kita ini orang dicintai Allah, dan kita merasakan kita mungkin akan mati dalam iman, mudah-mudahan. Dan kita juga takut berdasarkan hadis bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dilihat di hujungnya. Ada seorang pelaku ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa sehingga tidak tinggal lagi antara dia dengan neraka Allah illa zira', malaikat sehasta. Kemudian kitab amalan dia menyatakan dia ahli syurga. Maka di akhir hayatnya dia sempat bertaubat. Di akhir hayatnya itu dia melakukan suatu benda yang Allah begitu sayang sekali, Allah begitu cinta sekali, sehingga Allah mengampunkan dosanya dan memasukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang lain pula, orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal lagi antara dia dengan syurga Allah, mereka sahasta lagi. Tapi kita amalannya kata dia bukan ahli syurga, dia ahli neraka. Maka sebelum dia mati, dia melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. La rajulun la yatakallamu bil kalimati, seorang yang bercakap dengan suatu kalimat yang mengundang ridwanullah, yang mengundang ridha Allah. Allah sayang kat dia, Allah suka perkataan yang disebut, Allah ampunkan dosanya, masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Satu orang yang mengucapkan dengan hanya satu kalimat yang mengundang murka Allah dan dia merasakan kalimat itu ringan pada dia, tetapi ianya berat di sisi Allah, mengundang murka Allah, Allah campakkan dia di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ini suatu benda yang harus kita panggil tazkiyah. Kita sucikan hati kita daripada benda ni. Ini adalah tipu daya syaitan. Jadi patah balik kepada yang kita sebutkan tadi itu, bahawasanya sesuatu doa yang tidak ataupun dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlukan kepada kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita, mungkin menguji seseorang dengan doanya itu tidak mustajab ataupun dilewat daripada dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, begitu juga sebagaimana juga sesuatu orang yang doanya begitu cepat sekali mustajab, itu juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tayasanna min rauhillah, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Wa in talal bala, walaupun balak bencana itu panjang dan walaupun balak bencana itu lama. Allah Ta'ala uji kita dengan lama sekali. Allah Ta'ala uji kita dengan balak yang begitu lama. Allah Ta'ala bagi kita penyakit yang tak sembuh-sembuh. Allah Ta'ala mungkin bagi macam-macam keadaan kemiskinan yang melarat sehingga kita pun dah bertahun-tahun ni hidup dalam kemiskinan. Fala tayasanna min ruhillah, jangan sekali-kali kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla yabtalik, sesungguhnya Allah menguji engkau. Liyabluwa akhbarak, untuk menguji keadaan dirimu. Wa hal ibtila illa li'iradu wa aksul maqasid. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, anna Allah azza wa jalla huwa malikul mulk, falahu at-tasarruful mutlaq bil ata' wal mana'. Yang kedua,
perlu kita tahu bahawasanya Allah itu Tuhan yang menciptakan kita. Allah itu Malikul Mulk. Allah itu Raja segala raja. Maka oleh kerana dia Raja segala raja dan dia Tuhan yang menciptakan makhluk, dia Tuhan yang menciptakan segala tasarruf keadaan kita, maka baginya hak yang mutlak bagi Allah, sama ada Allah nak bagi ataupun Allah tak bagi. Ini suatu perkara yang mesti selalu kita kena hadir. Hak Allah kalau dia nak bagi dan hak Allah kalau dia tak nak bagi, kerana dia yang memiliki segala-galanya. Fala radda li fadlihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala i'tirad ala ata'ihi wa man'ihi in a'ta fa bi fadlin wa in mana' fa bi 'adlin. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak bagi, itu ada. Jika sekiranya Allah bagi, maka itu adalah kelebihan yang Allah nak bagi kat kita, kurniaan. Dan jika Allah tak bagi, maka itu keadilan Allah Azza wa Jalla. So ini yang kedua yang perlu kita ada. Akidah kita bahawasanya Allah dia Tuhan. Dia yang mencipta segala-galanya. Kalau kita dalam kehidupan kita pun, kalau kita bos, maka bos suruh dia lah, dia nak bagi hang cuti ke, tak nak bagi hang cuti ke, dah apply dah, dah ikut dah. Kita dah ikut dah. Nak apply cuti kena seminggu sebelum. Dan juga adalah cuti yang kita nak apply tu mesti ialah dengan syarat-syaratnya lah. Kan? Mesti seminggu sebelum. Kita pun dah ikut lah SOP ataupun kita pun dah ikut lah. Bagaimana cara nak apply cuti, kita pun seminggu, bahkan awal lagi dah kita minta cuti dah kan. Tapi bos nak bagi suka dia lah. Dan kalau bos tak bagi, itu hak dia lah kan. Sebab dia bos. Itu antara kita dengan manusia. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah Ta'ala perumpamaan yang lebih tinggi. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia bagi, dia bagi. Kalau dia bagi itu kerana kelebihan yang Allah nak bagilah. Dan Allah bagi pinjam tak. Yang berikutnya, annahu la haqqa lil makhluq 'ala al khaliq fal makhluq marbub mamluk maqhur mudabbar wal khaliq rabbun qahirun mudabbirun. Yang ketiga lebih kurang sama yang kedua, iaitu annahu la haqqa lil makhluq. Sesungguhnya tidak ada hak bagi makhluk. Tak ada hak bagi makhluk 'ala al khaliq, untuk lawan khaliq pencipta. Fal makhluq marbub mamluk. Kita ni makhluk. Maka kita ini terpaksa mamluk. Kita ini dimiliki oleh Allah. Kita ini dipaksa makhur. Kita ini mudabbar, ditakbir. Wal khaliqu rabbun. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu rabbun. Dia maka dia bos. Qahirun mudabbir. Dia itu qahir segala-galanya. Dan kita ini hamba. Dan kita ini makhluk yang dia ciptakan. أن الله عز وجل له الحكمة البالغة فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lahul hikmatul balighah. Allah Ta'ala ni dia ada hikmah yang begitu sempurna sekali. Allah setiap penciptaannya ada hikmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia beri li hikmatin, kerana ada suatu hikmah yang Allah kehendaki. Wala yamna'u illa li hikmatin. Dan Allah tidak larang, melainkan Allah tak bagi, melainkan juga dengan hikmatin. Wa qad tara syai' maslahatan zahirah walakin al-hikmata la taqtadih. Kemungkinan kita melihat bahawasanya sesuatu itu ada maslahah yang jelas, tetapi hikmah tidak menunjukkan demikian. Faqad yakhfa fil hikmati fima yaf'aluhu at-tabib min asya' tuzi fi al-zahir yuqsadu biha al-maslahatu fala'alla hadha min zak. Kalau kita lihat bahawasanya kita tengok doktor yang membuat pembedahan, doktor asal orang buat contoh lah kan, doktor potong kaki dan sebagainya, yang kalau sekiranya tidak dipotong maka infection ataupun akan berlakunya ataupun akan merebak ke anggota yang lainnya. Maka doktor terpaksa buat sesuatu yang pada kita melihat ia tidak hikmah langsung. Pada kita melihat bahawa dia itu suatu yang teruk lah sebab potong kaki kan.
Daripada elok boleh berjalan, ada kaki, dia potong kaki kita, langsung tak boleh berjalan. Kerana ada suatu hikmah yang mungkin kita pun tak berapa nak faham. So, walillahil masalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang maha luas, mengetahui segala-galanya, mengetahui yang baik dan buruk untuk diri kita. Maka Allah, setiap yang dibagi dan setiap yang tak bagi itu ada hikmah yang kadang-kadang insan, manusia tidak mampu untuk memikirkannya. Qad yakun fi tahaqquqil matlub ziyadatan fi syarr. Boleh jadi benda yang kalau kita nak sangat tu benda tersebut merupakan akan bertambah-tambahnya keburukan. Boleh jadi. Farubbama tahaqqaqa lid-da'i matlubahu wa ajiba lahu su'alahu fakana zalika sababan fi ziyadati ism. Boleh jadi kita minta ke Allah macam-macam, dan jika Allah Ta'ala takdirkan, Allah bagi kat kita yang kita nak minta itu, dia tidak sedikit pun menambah pahala, tapi dia menambah dosa kat kita, dan dia menyebabkan keadaan kita bertambah buruk berbanding daripada kalau sekiranya kita tidak dapat dengan perkara tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mungkin tak bagi kita kaya, kerana kalau sekiranya kita kaya dengan harta, mungkin kita akan sombong. Allah subhanahu wa ta'ala mungkin menguji kita dengan penyakit yang tak sembuh-sembuh. Orang lain penyakit yang sama juga tapi sembuh, tapi orang yang kita ni penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Boleh jadi jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit tersebut pada diri kita, menyebabkan kita lupa dan lalai, dan kita buat dosa, dan lagi kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. An ikhtiyarullah lil abdi khairun min ikhtiyar lil abdi li nafsih. Yang keenam, pilihan Allah kepada hambanya itu adalah lebih baik daripada hambanya itu sendiri memilih untuk dirinya. Wa hadza sirrun badi'. Ini yang kita dah sebut dah doa sebelum ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Apabila kita minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau menyerahkan urusan kehidupanku ini, aku yang uruskan sendiri, walau tarfata ain, walau sekelip mata. Kita minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, urusan kehidupan kita biarlah Allah yang tentukan. Kita serahkan kepada Allah, dan kita kata, ya Allah, jangan engkau serahkan kehidupanku ini untuk aku uruskan sendiri walau sekelip mata. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita tadabbur dalam perkara ini, maka kita akan merasa lapang dada dan kita tidak akan merasa sempit dada. Yang berikutnya, annal makruh ad-dukhul fi zumratil mahbubin lillah. Antara hikmah al-balighah, hikmah yang begitu besar sekali, apabila seorang itu ditangguhkan doanya dan dilewatkan doanya itu dimustajabkan, maka dia masuk di dalam zumratul mahbubin lillah. Dia masuk di dalam golongan orang yang Allah Ta'ala cintai. Kenapa? Orang yang berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, walaupun dia itu diuji oleh Allah Ta'ala dan bita'akhuril ijabati anhum, lambat doanya itu mustajab, maka dia tetap masuk di dalam satu golongan yang Allah Ta'ala begitu sayang, Allah Ta'ala begitu suka. Kenapa? Kerana dia senantiasa masih lagi mengangkat tangannya, berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kali juga kita buat contoh. Allah subhanahu wa ta'ala uji sebagian orang dengan kesihatan yang begitu bagus sekali. Sebagian orang Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit walau di usia yang muda. Saya sering bercakap dengan pesakit di hospital. Kadang-kadang bila kita berjumpa dengan pesakit, kadang-kadang ia timbul perasaan rasa ghalat, rasa bahawasanya kenapa orang yang seusia dengan dia, kenapa seorang yang seusia dengan kita, iaitu muda, sihat, tetapi kita yang berada pada usia yang sama dengannya diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit jantung, dengan sakit yang pelbagai,
yang menyebabkan kehidupan kita tidak sama seperti kawan kita yang sama usia dengan kita, yang boleh ke sana kemari, naik basikal ke sana kemari, boleh travel ke sana kemari, berbanding dengan mungkin kita yang Allah Ta'ala uji yang selalu keluar masuknya hospital. Keluar masuk hospital, keluar masuk hospital, keluar masuk hospital. Tidak seperti kawan kita, kita tengok kawan kita tu pergi saat ni, saat pergi Australia, lepas tu dia pergi pula US, lepas tu dia pergi pula India, lepas tu dia pergi pula macam-macam tempat dia pergi, macam-macam sukan dia boleh join. Dia boleh lepas satu gunung, panjat gunung lain pula, panjat gunung lain pula, panjat gunung lain pula. Yang kita ni duduk keluar masuk hospital, keluar masuk hospital, keluar masuk hospital. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan demikian. Selalu saya sebutkan bahawasanya kadang-kadang kita melihat ia buruk. Kita melihat ia suatu bebanan untuk diri kita. Tetapi keadaan di mana orang yang sakit itu senantiasa dia mengingati Tuhannya. Dalam setiap lahzah, dalam setiap saat sakitnya itu dia mengingati Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap keadaan sakitnya itu dia memohon ke Allah. Dengan keadaan orang yang sihat tadi itu, yang boleh dikira saat dia mengingati Allah, saat dia berdoa kepada Allah, maka begitu jauh sekali bezanya. Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, yang duduk di atas katil hospital, yang keluar masuk hospital, senantiasa dia mengadu ke Allah, senantiasa dia berdoa ke Allah, senantiasa dia tak putus-putus dia doa, dan dia tidak pernah putus dengan rahmat Allah. Bahkan dia lebih dekat dengan Allah nak banding dengan orang yang sihat, yang time dia ingat Tuhannya itu boleh kira lah. Kita kadang-kadang kita sihat dan kita boleh hura sana hura sini, maka kita pun dah tak ingat Tuhan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita dengan suatu aksiden mungkin, maka pada kita, Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ya Allah. Disebabkan aksiden yang kita jadi tu, disebabkan kereta kita kena langgar, disebabkan mungkin jatuh katil, disebabkan anak kita mungkin kena COVID, maka pada ketika itulah kita doa ke Allah. Dan apabila Allah Ta'ala pun telah menghilangkan kita daripada penyakit tersebut, Allah Ta'ala telah melepaskan kita daripada ujian tersebut, kita juga akhirnya melepaskan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan orang ini mungkin bagus kerana dia boleh buat macam-macam. Keadaan orang ini nampak tak bagus, tetapi mungkin di sisi Allah orang ini berada di dalam zumratil mahbubin. Orang ini berada di bawah dalam ruang lingkup yang Allah, orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta kepada dia. Dan kenapa kadang-kadang Allah Ta'ala uji dia dengan sakit yang tak sembuh-sembuh? Allah nak membersihkan dosanya mungkin. Allah bersihkan dosanya, Allah bersihkan dosa, Allah bersihkan dosanya, sehingga dosanya habis dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tarik nyawanya dalam keadaan bersih, suci menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan tauhidnya, dalam keadaan begitu mengharap ke Allah, dalam keadaan tauhidnya begitu murni sekali, dibanding dengan orang yang sihat tadi itu mungkin kesana kemari lupa Allah, kesana kemari tidak mengingati Allah, kemudian Allah takdirkan dia aksiden dan terus meninggal dunia. Maka manakah keadaan yang lebih baik antara A yang tadi itu dengan keadaan yang B yang kita sebutkan tadi? Di mata manusia boleh jadi keadaan itu terbaik, tetapi mungkin di mata Allah Azza wa Jalla, orang yang diuji dengan pelbagai ujian inilah keadaannya yang terbaik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bermakna kita minta ke Allah supaya kita ni sakit. Tak. Ini tidak bermakna kita mohon ke Allah, ya Allah kalau begitu jadikanlah aku ni orang sakit terus. Tak. Kita tak minta demikian. Maka kita doa ke Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, bagilah dunia ni baik untuk kita, akhirat pun baik untuk kita, jauhkan kita daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya kita akan tangguh kot. Kita akan sambung yang akan datang.
Kita sambung sikit lagi nanti dalam minggu depan, insya-Allah, beberapa poin lagi, iaitu hikmah dilewatkan oleh Allah Ta'ala di dalam doanya itu, atau di dalam permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beberapa poin lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mudah-mudahan apa yang kita dengar ni kita ambil faedah dan kita ambil iktibar. Mudah-mudahan setiap apa yang kita pelajari ini akan kita dapat applykan dalam kehidupan kita, jika sekiranya Allah Ta'ala uji kita dengan keadaan yang kita sebutkan tadi. Dan nanti kita akan sambung sedikit lagi dengan beberapa di tajuk akhir buku kita ni, iaitu ahadithun dhaifah wal mawdu'ah fi du'a, beberapa contoh hadis-hadis dhaif dan hadis yang palsu dalam bab berdoa. Dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Insya-Allah kita jumpa lagi. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.